Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022. Apa khabar murid-murid sekalian? Sambil-sambil ulang kaji pelajaran tu, jangan lupa jaga kesihatan, minum air suam secukupnya. Dan siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini dan apa mata pelajarannya? Kita saksikan profil guru kita terlebih dahulu. Baiklah, bersama dengan kita Cikgu Nur Syafiqah Muhammad Idris daripada SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya, Selangor. Apa khabar Cikgu? Baik Aiman, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Baik Cikgu. Nampak cantik Cikgu pada terima kasih hari ini, Aiman. kan? Kita ceria. Ceria Cikgu. Betul. Baik, dan bersama dengan kita pada hari ini jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Kulina daripada SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya, Selangor. Satu sekolah ya Cikgu ya? Ya, betul sama. Okey, terima kasih Cikgu bersama dengan kita pada hari ini. Yang mana para penonton murid-murid sekalian, hari ini kita nak belajar tips macam mana nak menjawab soalan untuk mata pelajaran fizik. Wow, Cikgu, ini cukup menarik. Murid-murid kita ternanti-nantikan macam mana nak mudah jawab soalan fizik ni. Tapi Cikgu, untuk hari ini kita nak belajar tentang apa Cikgu? Okey, dipersilakan. Terima kasih Aiman. Okey, baik Aiman. Hari ini kita akan fokus tentang kertas 1 dan kertas 2 bahagian A. Jadi murid-murid kita pun dah bersedia dah dengan buku-buku nota dan juga pen untuk catat segala tips yang cikgu nak berikan untuk kita mudah jawab soalan ni. Jadi tanpa buang masa lagi, cikgu, jom kita mulakan kelas kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, jom Aiman. Terima kasih banyak-banyak. Semangat Aiman hari ini. Ya cikgu. Okey, so murid-murid semua dah bersedia. Hari ini kita akan buat pecutan kertas 1 dan kertas 2 bahagian A untuk fizik SPM 2022. Okey, sebelum kita tengok dulu, cikgu nak tanya Aiman ni, soalan cukup emas. Bila ujian SPM bertulis ni akan bermula? Bila saya, ni? Bila kalau ni? ikut Ada apa shin ni? Tengok dekat kalender ni cikgu, 20 Februari ni. Betul ke cikgu? Betul Aiman. Aiman SPM ke tahun ni? Tak adalah cikgu. Tak ada. Okey, betul tu. Untuk ujian bertulis akan bermula pada 20 hari bulan 2. Okey, sebelum ni murid dah duduki ujian bertutur, ujian amali dan sebagainya. So bermula dengan paper kertas teras iaitu BM, BI, Pendidikan Islam di Moral dan Sejarah. Selepas tu ada gap dalam 4 hari dan murid akan menduduki kertas terakhir teras mereka bagi pelajar sains tulis iaitu matematik pada 28. Okey, bila pula kelas kertas fizik ni? Okey, kertas fizik adalah pada 1 Mac iaitu sehari selepas kertas matematik. So bila kita tengok sini, murid-murid tak ada banyak persediaan selepas kertas matematik. So cikgu harap murid-murid dekat rumah dah bersedia lebih awal. Okey, lebih awal untuk mengulang kaji kertas fizik ini. Okey, dan seterusnya kita ada kertas biologi, kimia dan matematik tambahan. Ini untuk pelajar subjek sains tulen. Okey, kita tengok dulu format kertas fizik SPM 2022. Kertas fizik ada 3, iaitu kertas 1 ada soalan objektif, kertas 2 soalan subjektif dan kertas 3 iaitu ujian amali sains. Okey, cikgu nak terangkan secara ringkas format untuk kertas 1 SPM. Okey, kertas 1 cikgu cakap tadi pada 1 Mac 2022 iaitu hari Rabu pukul 8.15 pagi sehingga 9.30 pagi. Masa ialah 1 jam 15 minit. Okey, soalan ini ada 40 soalan objektif, okey, dan ditanda pada borang jawapan OMR. Okey, kena hitamkan. Right? Dan aras kesukaran daripada 40 soalan, 20 soalan ialah aras rendah, 12 soalan aras sederhana dan 8 soalan aras tinggi. Nah, ia merangkumi semua topik tingkatan 4 dan 5. Okey, murid ingat lagi apa topik-topiknya? Ini ya, topik-topik ada 13 topik secara keseluruhannya. Jadi kalau ikut ada 40 soalan, ada 13, so secara puratanya dalam 3 atau ke 4 soalan setiap topik. Okey, untuk kertas 2 pula, pada hari yang sama, okey, 1 Mac, hari Rabu, masa bermula 10.45 pagi. Tadi kertas fizik habis pukul 9.30.
So 10.45 murid kena masuk dewan dalam pukul 10.30. Jadi ada 1 jam gap. So gunakan 1 jam gap tu untuk makan, sarapan, siapa yang belum sarapan pagi tu ataupun pergi tandas. Okey, sebab kertas akan habis pada jam 1.15 tengah hari. Lama tu So masa adalah 2 jam 30 minit. Okey, dan kertas 2 mempunyai 3 bahagian. Kita tengok sini. Okey, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okay, bahagian A ialah subjektif berstruktur, ada 8 soalan dan murid kena jawab semua. Jumlah dalam bahagian A ialah 60 markah. Bahagian B ada 2 soalan, okay, murid boleh pilih salah satu, ada 20 markah. Dan bahagian C ada 1 soalan dan pelajar kena jawab soalan itu dan jumlahnya ialah 20 markah. So cara puratanya berapa markah ni Aiman? Oh, yang ni kalau kita tengok markahnya 60, 20, 100. 100, betul Aiman. So markah jumlah ialah 100 markah untuk kertas 2. Okey. Dan untuk kertas 3 iaitu ujian amali sains, pelajar-pelajar telah mendudukinya pada 31 Januari yang lepas. Okey, dan jumlah dia ialah 15 markah. So secara jumlahnya 40 tambah 100 tambah 15 ialah sebanyak 155 markah untuk kertas fizik SPM 2022. Okey, cikgu. Jadi ni di antara orang kata baru opening ni, dan lepas ni cikgu nak bagi tips macam mana nak dapat markah yang penuh dalam kertas 1. Nak tahu tak? Jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika cikgu dan kita akan kembali selepas ini. Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Ahmad Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam Sukses SPM 2022 Pecutan dalam mata pelajaran fizik, yang mana pada kali ini kita nak minta sikitlah cikgu tips macam mana kita nak jawab untuk kertas 1 fizik ni, sebab kalau kita tahu ada 75 minit cikgu. Macam mana kita nak uruskan tu kan? Silakan cikgu. Okey, terima kasih Aiman. Okey, secara umumnya untuk menjawab kertas 1 ialah soalan objektif dan cabaran paling besar jawab soalan objektif ialah masa. Okey, masa tak banyak tapi soalannya banyak. Okey, so murid kena rancang masa dengan bijak. Kalau ada 40 soalan, 75 minit, so secara purata satu soalan dalam 1.5 minit sahaja. Okey, dan yang secara umumnya jawab soalan yang mudah diikuti soalan yang sukar. Okey, sebab masa tak banyak, cabarannya ialah masa. So kalau ada soalan yang susah, murid boleh tinggalkan dulu. Kita jawab dulu soalan yang mudah dahulu, supaya tidak membuang masa. Okey, dan seterusnya cikgu cadangkan kita boleh guna teknik GPH. Okey, G untuk garis kehendak soalan. Okey, P potong jawapan yang salah dan H terus hitamkan jawapan yang betul. Okay, ini saya cikgu selalu nampak murid-murid dia tunggu sehingga ke masa terakhir baru nak hitamkan semua. Okey, nanti takut tak sempat ataupun ada salah hitamkan. Okey, seterusnya, tips yang seterusnya ialah kita fokus kepada kertas fizik. Okey, kita tahu kertas fizik 1 dan kertas fizik 2 soal formula akan diberikan. Macam ni formula contohnya. Okey, dan disusun mengikut topik. Okey, cikgu cadang tips yang cikgu seterusnya ialah faham dan gunakan formula yang diberikan. Okey, faham maksudnya kalau kita tengok formula diberikan, dia dalam simbol sahaja. Ada E, ada H, ada F. Okey, cikgu tengok contoh 1 kita ambil bab kegravitian. Okey, kalau contohnya soalan tanya hitung daya graviti. Daya kita tahu ialah F. Okey, tapi dalam formula kegravitian ni yang kita nampak F ada 2. Dekat nombor 1 F, dekat nombor 3 pun F. So nak guna formula yang mana? Okey, so sebelum peperiksaan murid kena faham F yang atas tu ialah untuk hitung daya graviti antara dua jasad. Okey, F yang bawah itu untuk hitung daya memusat. Okey, walaupun formula diberi tapi kalau murid tak faham, maksudnya formula tu tak berguna untuk murid-murid. Okey, cikgu tunjuk contoh satu lagi. Kalau kita tengok nombor 5, 7 dengan 9 semua V. Okey, V. So V yang atas tu untuk apa? Iaitu untuk laju linear planet. Okay, yang bawah untuk laju linear satellite. Dan akhir sekali ialah hal laju lepas. Okay, so sini murid kena faham formula yang diberikan sebelum masuk dewan peperiksaan supaya murid boleh gunakan formula ini untuk menjawab soalan. Okay, dekat mana nak guna formula yang diberikan ni? Okay, so dekat pertama, kita boleh gunakan formula ini jika soalan berbentuk definisi. Okay, cikgu bagi contoh soalan. Okay, soalan ialah beza keupayaan ialah, itulah definisi. Okey, beza keupayaan kita tahu inilah bab elektrik. So tengok bab elektrik, formula dia
Okey, so V, yang mana V? Ada 3 dengan nombor 4, dua-dua V. Tapi untuk definisi kita pilih nombor 3. Okey, yang V sama dengan E bahagi Q. Okey, so tapi murid kena faham apa itu E, apa itu Q. Okey, so E ialah tenaga atau kerja, Q ialah jumlah cas. Maksudnya dalam jawapan kita kena cari perkataan tenaga atau kerja. Cik tanya Aiman ni. Ya, cikgu. Okey, Aiman, dekat mana jawapan yang mana ada tenaga atau kerja? Kalau kita tengok jawapan sini, cikgu, saya nampak ada pada jawapan D, cikgu, iaitu kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu si cas di antara dua titik dalam suatu medan elektrik. Betul ke, cikgu? Betul tu Aiman. So ialah jawapan dia D. Okey, so daripada formula murid boleh tahu jawab untuk soalan definisi. Tahniah Aiman. Terima kasih, cikgu. Bagus. Okey, so, yang kedua, formula juga boleh digunakan untuk soalan pengiraan. Ini semua murid dah tahulah kan. Untuk kira-kira kita gunakan formula. Okey, jom tengok satu contoh soalan. Sebiji bola pimpong yang kemek mempunyai isi padu 30 cm padu telah mengembang kepada 38 cm padu setelah dimasukkan ke dalam air panas bersuhu 100 darjah Celsius. Berapakah suhu awal udara dalam bola pimpong? Ada jawapan guys, nampak? Okey, tapi macam mana nak buat? Okey, macam nak dapat jawapan ni? Okey, untuk soalan pengiraan, cikgu ada teknik. Cikgu namakan dia sebagai sesi forgaju. Okey, sesi maksudnya senaraikan dan senaraikan dalam SI unit. Kita tengok contohnya. Okey, soalan ni dia kata bola pimpong mengisi padu 30 cm padu. So, isi padu ialah V. Okey, dan kita tengok V1 sama dengan 30. Telah mengembang kepada 38. Maksudnya selepas tu iaitu V2 sama dengan 38. Setelah dimasukkan ke dalam air panas bersuhu 100 darjah Celsius. Itu ialah suhu setelah. Maksudnya suhu yang kedua, T2. Okey. Dan murid-murid, ini ialah soalan hukum gas. Bila murid-murid jawab soalan hukum gas, nilai suhu mestilah ditukar kepada unit Kelvin. So, macam mana kita nak tukar kepada unit Kelvin? Okey, kita tambah dengan 273, iaitu 373 Kelvin. Dan soalannya, berapakah suhu awal? Maksudnya, berapakah T1? Okey, kita dah senaraikan. Okey, daripada senarai ni kita tengok formula. Ini ialah hukum gas. Kita tengok formula untuk bab haba. Okey, yang mana ada V, yang mana ada T. So, kalau murid nampak yang nombor 5 tu. Okey, kita tulis balik formula V1 bahagi T1 sama dengan V2 bahagi T2. So, nilai semua dah ada. So, apa murid seterusnya kita buat GA. GA ialah untuk gantian. So, kita masukkan semua nilai dan kita cari T1. T1 kita dapat 294.47 Kelvin. Tapi bila tengok soalan ialah soalan dalam unit darjah Celsius. Okey, jawapan dalam unit darjah Celsius. Bermaksud murid kena menukar nilai T1 kepada darjah Celsius. So, jawapan akhir ialah kita kena tolak balik dengan 273. Okey, dan dapatlah 21.47 darjah Celsius. Okey, so ini adalah soalan pengiraan. Okey, cikgu teruskan. Okay, kita boleh juga gunakan formula untuk menentukan hubungan. Okay, kita tu contohnya. Okey, halaju lepas bagi sebuah kapal angkasa dari bumi bergantung pada. Okey, so ini kita tahu ini adalah topik 3 kegravitian. Kita boleh tengok. Okey, formula untuk kegravitian. Tadi ingat tak ada cikgu cakap ada 3 V kan? Nombor 5V, nombor 7V, nombor 9V. So halaju lepas yang mana satu? Yang nombor 9. Betul. Bagus Aiman. Okey. So V kita tulis balik. Ini adalah formula halaju lepas. Okey, ingat cikgu cakap murid kena faham formula tu. So kena faham G ialah pemalar kegravitian, M ialah jisim planet ataupun bumi. Kalau roket tu berlepas daripada bumi, jisim bumi. Okey, dan R ialah jarak objek dari pusat bumi. Kalau roket tu berlepas daripada permukaan bumi, bermaksud R ialah sama dengan jejari bumi. Okey, so kalau kita tengok halaju lepas bergantung kepada G, M dengan R. So untuk A, okay, kita tengok A, saiz kapal. Ada tak saiz kapal dalam formula ni? Tak ada kan? Tak ada, cikgu. Tak ada, saiz tak ada. Jisim kapal pun tak ada. Maksud dia tak bergantung pada jisim kapal. Okey, jumlah jisim kapal dan angkasa bumi pun tak ada. Tak ada. Okey, sebab untuk halaju lepas hanya bergantung kepada jisim planet itu. Okey, dan seterusnya D, ketinggian kapal angkasa dari permukaan bumi. Ada jarak kat situ, cikgu. Betul, bagus Aiman. Ada jarak dekat situ. So jawapan dia ialah D. Okey. Alright, cikgu tunjuk satu lagi contoh untuk menggunakan formula dalam soalan menentukan hubungan. Okey, bagaimanakah tenaga foton berubah jika panjang gelombang cahaya digandakan? Okey, so tenaga foton ialah E. Okey, kita boleh tahu ini ialah kita boleh tengok formula dalam
bab kuantum fizik. Okey. So tenaga foton ialah E, panjang gelombang ialah lambda. Okey. Tenaga foton E, panjang gelombang ialah lambda. So kita tengok dekat formula, dekat mana yang ada E dengan lambda. Okey, so E1 tu tak ada lambda kan? So yang formula yang ada lambda ialah formula yang kelima. Okey, so kita tengok balik, kita tulis balik. E sama dengan HC bahagi lambda. Dia kata apa yang akan berlaku jika panjang gelombang digandakan. Maksud 2 lambda, digandakan lambda tu. Okey, so E, kita tahu H dengan C ialah ialah nilai constant. Bermaksud E akan bahagi 2. Okey, so jawapan dia ialah tenaga berkurang. Separuh. Okey, so itulah kita boleh gunakan formula yang diberikan untuk menentukan soalan-soalan seperti ini. Okey, sebab tu cikgu cakap murid-murid kena faham apa formula yang diberikan. Kalau tak faham, formula tu jadi tidak berguna. Okey, cikgu kita pergi tips yang seterusnya. Okey, tips cikgu tadi seterusnya, teknik garis, potong dan hitamkan. Okey, tengok soalan. Satelit geopegun berada dalam orbit khas yang dikenali sebagai orbit bumi geopegun. Antara pernyataan berikut, manakah benar tentang satelit geopegun? Okey, kita ulang kaji sikit ya, Aiman. Okay, apakah satelit geopegun? Okey, satelit geopegun ialah dia sentiasa berada di atas kedudukan geografi yang sama di permukaan bumi. Okey, maksudnya kalau kita berdiri dekat Kuala Lumpur, satelit itu dilepaskan ke orbit bumi geopegun. Okey, kalau dan satelit itu sentiasa berada di atas kita. Okey, kalau malam, siang pun sentiasa berada di atas kita. Itulah satelit geopegun. Okey, kenapa? Kerana tempoh putarannya sama dengan bumi, iaitu 24 jam, dan arah gerakan dia sama dengan arah gerakan bumi. Satelit bukan geopegun, dia berada di atas kedudukan geografi yang berubah-ubah di permukaan bumi. Contohnya ISS. Okey, cikgu bagi contoh ISS. Kalau pagi mungkin dia dekat atas Malaysia. Okey, lepas tu bila petang dia dah bergerak ke tempat lain. Okey, kenapa? Kerana tempoh putarannya lebih atau kurang daripada tempoh putaran bumi, iaitu 24 jam. Okey, so kalau tengok pernyataan ni, okey, teknik garis, potong dan hitamkan okey, apa yang cikgu nak tekankan dekat sini? Okey, garis, maksud kita garis perkataan yang penting. Dia kata yang benar. Itu penting tu. Okey, kadang-kadang murid cuai, yang benar dia buat yang salah. Okey, yang benar tentang satelit geopegun. So nombor 1, tempoh mengorbit lebih panjang. Salah kan? Salah. Okey, so kita potong. Okey, bermaksud jawapan yang ada nombor 1 kita boleh potong. A dengan D kita boleh potong. Tinggal 2, 3 dan 4. Okey, berada di atas tempat yang sama. Okey, ini betul. Nampak betul. Arah gerakan sama, betul. Nombor 4 ni satelit pengimejan. Mungkin murid-murid lupa apa contoh geopegun tak geopegun. Okey, tapi tengok jawapan. Okey, kita ada 2 dengan 3. So siapa yang tak ada 3, confirm dah ada salah. Tak payah baca dah 4. Tak payah baca dah 4 tu. Okey, so jawapan dia ialah B. Alright. Okey, boleh kita teknik garis potong. Lepas tu kita terus hitamkan dalam kertas OMR. Alright. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Okey, Raja menunjukkan magnet bar digerakkan ke arah solenoid. Tindakan manakah yang meningkatkan pesongan jarum galvanometer? Okey, kalau kita ulang kaji sikit, inilah hukum Faraday. Okey, kalau kita nak tingkatkan arus pesongan jarum galvanometer, maksudnya kita tingkatkan kadar arus. Okey, ada 3 sama ada kita tambah laju, okey, tambah bilangan lilitan atau tambahkan kekuatan medan magnet. Okey, so yang mana yang betul? Okey, kita tengok sekali lagi garis, potong dan hitamkan. Okey, meningkatkan. Okey, menambahkan bilangan magnet. Okey, yang ni betul. Menambahkan laju tadi. Betul. Menukar kekutuban? Salah. So nombor 3 salah. Jawapan mana yang ada nombor 3 kita boleh potong. Okey. Bilangan lilitan pun betul. So jawapan dia ialah C. Okay. So bila kita potong, maksudnya murid lebih yakin untuk jawab. Tinggal sikit dah jawapannya. So nak buat pilihan jawapan jadi lebih senang. Okey, dan terus hitamkan, ingat Okey, seterusnya kita akan pergi ke soalan yang terakhir untuk kertas 1. Okey, cikgu namakan sebagai teknik singkatan. Okey, soalan Raja 16 menunjukkan sebuah sistem hidrolik. Antara berikut yang manakah benar tentang sistem hidrolik? Benar maksudnya murid kena bulatkan atau gariskan benar itu. Okey, kalau tengok jawapan dia panjang, betul? Tekanan yang dikenakan sebelah lebih kecil dan jawapan A, B, C, D lebih kurang macam sama je. Siapa murid boleh buat, dia boleh singkatkan jawapan ni guna simbol yang diorang dah belajar.
Okey, contohnya tekanan yang dikenakan pada ombak input iaitu PI. Okey, lebih kecil bila guna simbol kecil daripada ombak output PO. Okey, itu sama. Kita tuliskan singkatan pada jawapan tu. Nombor 2, tekanan yang dikenakan adalah sama. Kita tulis PI sama dengan PO. Okey, untuk C, daya yang dikenakan. Okey, so C ialah daya. Daya kita guna simbol F, bukan P. F ombak input, so Fi adalah lebih besar daripada output. So Fi lebih besar daripada Fo. Okey. Yang keempat, daya yang dikenakan pada ombak input adalah sama. Okey, murid tuliskan singkatan dia dekat sebelah jawapan, Fi sama dengan Fo. So bila ada singkatan, cara kita tengok pun lebih senang untuk jawab, untuk pilih jawapan yang betul. Okey, kita gunakan prinsip apa? Ini ialah prinsip Pascal. Okey, so Pascal kata tekanan yang dikenakan ke atas bendalai tertutup akan dipindahkan secara seragam. Okey, ke semua arah dalam bendalai itu. So Pascal kata tekanan. Jadi nombor C dengan D ni dah salah sebab C dengan D ialah daya. Bukan tekanan, betul? Okey, tinggal A dengan B je. Kita boleh potong C dengan D ni. Okey, dan dia kata seragam. Maksudnya sama. Okey, so jawapan dia ialah B. Jawapan dah ada kat situ, cikgu. Jawapan dah ada Seragam, dekat situ, seragam. Okey, so itulah cara-cara atau teknik-teknik untuk menjawab soalan fizik kertas 1 SPM. Okey, cikgu buat kesimpulan sikit. Okey, kesimpulan untuk kertas 1. Okey, yang pertama cikgu cakap tadi, kita kena rancang masa dengan bijak. Okey, yang kedua, murid jawab soalan yang mudah dulu diikuti soalan yang sukar. Okey, kenapa kalau dekat soalan nombor 10 dah sukar, murid habiskan masa dekat situ, mana tahu yang belakang-belakang tu senang, murid boleh jawab. Okey, tinggalkan dan tandakan. Okey, tandakan tik atau kat nombor soalan sebab soalan tak jawab lagi. Okey, gunakan teknik GPH, garis potong dan hitamkan. Okey, fahamkan dan gunakan formula yang diberi. Okey, dan jangan terburu-buru. Bacalah soalan tu 2-3 kali dan semak semula. Gunakan singkatan bagi soalan dan jawapan yang panjang. Dan yang paling penting murid-murid sekalian, untuk kertas 1, tips dia ialah praktis, praktis dan praktis. Lagi banyak kamu buat soalan, lagi banyak kamu terdedah dengan bentuk-bentuk soalan dan jawapan. Jadi bagi contoh, kalau satu set ada 40 soalan. Kalau buat 5 set dah 200 soalan. 200 soalan. Banyak kan? Banyak, cikgu. Banyak tu. Okay? Jadi praktis dan juga praktis. Ingat murid-murid sekalian, cikgu dah bagi dah tips GPH, garis potong dan hitamkan. Itu dia. Dan kalau tengok soalan tadi macam alamak mana satu ni kan. Tapi bila guna teknik ni sangat mudah dan sangat berkesan. Baik, kita nak berehat seketika. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Mas Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Pada hari ini kita dalam mata pelajaran fizik. Kita dah belajar tadi kertas 1 bahagian AA. Sekarang ni kita nak ambil tips lagi dalam kertas 2 untuk bahagian A. Boleh kita teruskan lagi, cikgu? Okey, boleh Aiman. Okey, sekarang kita akan tengok tips kertas 2 bahagian A. Okey, untuk kertas 2 ini masa ialah 2 jam 30 minit, tapi untuk kertas bahagian A dinasihatkan untuk meluangkan masa sebanyak 1 jam 30 minit pada bahagian ini. Okey, ada 8 soalan dan murid wajib jawab semua soalan berjumlah 60 markah. Sama macam kertas 1 tadi, jawab soalan yang mudah dahulu diikuti dengan soalan yang sukar. Contohnya murid yakin untuk menjawab soalan topik haba. Okey, soalan nombor 3 haba. So jawab dulu soalan nombor 3, tak ada masalah. Okey, dan garis atau highlight kehendak atau soalan maklumat yang penting. Okey, so untuk kertas 1 ini, untuk kertas 2, cikgu akan pecahkan kepada 4 bahagian. Kita akan tengok soalan 1 sampai 4. Kita akan tengok contoh soalan 5 dan 6, contoh soalan 7 dan contoh soalan 8. Okey, kita tengok dulu contoh soalan 1 hingga 4. Kenapa cikgu pilih soalan 1 hingga 4? Kerana bentuk soalan dia lebih kurang sama. 1 hingga 4. Cikgu contoh satu soalan saja. Okey, nukleus americium 241 mengalami perebutan radioaktif untuk menjadi nukleus neptunium 237 dengan memancarkan satu zarah. Raja 3 menunjukkan persamaan yang menerangkan rebutan radioaktif itu. Simbol AZX mewakili zarah yang dipancarkan. Okey, A, apakah yang dimaksudkan dengan rebutan radioaktif? So untuk soalan ini selalunya dia akan bermula dengan soalan definisi, soalan yang berpengetahuan aras rendah sahaja. Okey, so maksud rebutan radioaktif
ialah proses nukleus tidak stabil menjadi stabil. Okay, itu penting tidak stabil dia menjadi stabil. Okay, dan pada masa yang sama dia memancarkan sinaran radioaktif. Betul. Okey, so jawapan untuk kertas bahagian 2 murid jawab dalam kertas soalan ialah berbentuk subjektif. Terus jawab dekat bawah tu. Okey, teruskan dengan B. Okay, ada juga soalan berbentuk pengiraan. Okay, berdasarkan rajah 3, tentukan nilai A dan Z. Okay, A kat mana? Dekat atas tu nampak? Okay, Z bawah. Siapa kita perlu buat? Kita perlu samakan je nilai dekat kiri dan nilai belah kanan. So, kita ada 241 yang atas ni sama dengan 237 tambah A. Okay, kita kena samakan. Jadi A ialah 241 tolak 237. A sama dengan 4. Okay, untuk nilai Z kita samakan untuk nombor yang bahagian bawah pula. Okay, kita ada 95 sama dengan 93 tambah Z. So Z ialah 95 tolak 93 iaitu 2. Okey, dah tentukan dah nilai A dengan Z. Okey, soalan seterusnya, apakah zarah yang dipancarkan? Okey, kita tahu maksudnya kita ada X42. Okey, kalau kita imbas kembali, untuk sinaran radioaktif terdapat 3 jenis sinaran, iaitu sinaran alfa, sinaran beta dan sinaran gamma. Okey, sinaran alfa membebaskan zarah alfa, iaitu nukleus helium. Tertulis sebagai 42He. Okey, zarah alfa ialah zarah beta iaitu elektron yang bergerak sangat pantas. Okey, kita simbolkan sebagai E0-1. Okey, sinaran gamma hanyalah sinaran elektromagnet. Jadi dia bukan zarah, dia tiada bentuk, dia tiada nukleus dan sebagainya. Okey, jadi kita tengok zarah apa yang dipancarkan ni. Okey, kita tengok dia ialah zarah alfa. Okey, so jawapan dia sangat simple, sangat ringkas sahaja. Murid tuliskan zarah alfa. Okey. Right, jawab soalan seterusnya. Okey, isotop neptunium-239 mempunyai separuh hayat selama 2 hari. Jika 2 gram neptunium dihasilkan pada hari Rabu, berapakah jisim neptunium yang tinggal pada hari Khamis berikutnya? Okey, murid mesti gariskan maklumat yang penting. Okey, dia dah bagi separuh hayat 2 hari. Ini ialah separuh hayat. Okey, jika 2 gram, ini ialah dia punya jisim awal. Okey, 2 gram jisim awal. Dan soalan bertanya, berapakah jisim yang tinggal pada hari Khamis berikutnya? Okey, dia mula dengan hari Rabu. Dia nak hari Khamis minggu depan. Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, kita senaraikan dulu. Okey, cikgu imbas kembali apakah separuh hayat. So, separuh hayat ialah masa yang diambil untuk separuh daripada bilangan asal radioaktif mereput. Okey, kita dah diberi separuh hayat ialah 2 hari. Okey, jisim awal ialah 2 gram iaitu pada hari Rabu. Okey, bermaksud selepas 2 hari jisim tu akan berkurang separuh. Okey, so daripada 2 gram dia akan menjadi 1 gram. Okey, selepas 2 hari. So Rabu, kita ada Khamis, Jumaat. Okey, itulah maksud separuh hayat. Alright? Okey, Jumaat. So lagi 2 hari dia akan berkurang lagi separuh. Okey, kita nak hari Khamis. So belum lagi Jumaat, Rabu, Jumaat. So lagi 2 hari jadi hari Ahad. Okey, lagi 2 hari jadi hari apa, Aiman? Selasa, betul. Okey. So daripada 0.5 kita dapat 0.25 hari Selasa. Okey. Okey, lagi 2 hari itu separuh daripada 0.25. Okey, itu 0.125 gram itu hari Khamis. Seberapakah jisim yang tinggal, Aiman, pada hari Khamis? 0.125 gram. Ya, betul. 0.125 gram. Okey, ingat soalan dia boleh tanya, soalan dia boleh ubah sikit. Dia tanya berapa lamakah untuk jisim menjadi 0.5? Berapa lamakah? So cara sama, tapi jawapan dia akan jadi 4 hari. 4 hari. Okey. Alright, macam tu. Atau berapa lamakah dia akan menjadi 0.125? So jadi 2, 4, 6, 8 hari. Okey, so murid-murid kena gariskan soalannya itu. Dia nak jisim ke dia nak berapa hari? Okey. Alright, itulah contoh soalan 1 hingga 4. Kita tengok pula contoh soalan 5 dan 6. Okey, soalan 5 dan 6. Okey, rajah 5.1 dan 5.2 menunjukkan 2 litar elektronik yang terdiri daripada sel kering, diod dan mentol yang serupa. Okey, yang pertama dia akan tanya soalan yang mudah saja. Apakah fungsi diod? Okey, so fungsi diod ialah
komponen elektrik yang membenarkan arus mengalir satu arah sahaja. Okey, ini ada bateri, so dia membenarkan arus mengalir pada satu arah sahaja. Kalau kita ganti sel kering ini dengan arus ulang-alik, maksudnya arus ulang-alik itu akan bergerak pada satu arah sahaja. Okey, soalan B. Okey, perhatikan rajah 5.1 dan 5.2. Okey, untuk soalan 5 dan 6, selalunya dia akan beri dua gambar rajah dan murid perlu membuat perbandingan. Selalunya di sekolah kita dah biasa tengok perbandingan lebih besar, lebih kecil. Hari ini cikgu tunjuk contoh soalan yang di mana kita tak boleh guna perkataan tu. Okey, perbandingan dia lain sikit. Contohnya bandingkan keadaan mentol. Okey, keadaan kita tak boleh guna perkataan lebih besar, lebih kecil. Kita kena beri spesifik keadaannya. So mana mentol yang menyala, mana mentol yang tidak menyala. Okey, so untuk ini, okey, tipsnya ini ialah lita rektifikasi. Okay, kita tahu arus bergerak daripada terminal positif. So murid boleh tulis, lukis arah arus bergerak daripada terminal positif. Okey, kalau arah diod sama dengan arah arus, maka mentol akan menyala. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, arus bergerak daripada positif. Ini arah arus dan arah diod terbalik. Okey, tidak sama, maka mentol tidak akan menyala. Okey, so bandingkan keadaan, kita kena bandingkan dan tuliskan kedua-duanya sekali. Okey, mentol rajah 5.1 menyala manakala mentol rajah 5.2 tidak menyala. Murid kena tuliskan dua-dua sekali. Jangan cakap mentol 5 tu menyala. Anda berhenti kat situ. Okey, kena tulis dengan ayat yang penuh. Okey. Okey, seterusnya, bandingkan sambungan sel kering kepada diod dalam kedua-dua lita. So 5.1 menyala, bermaksud sambungan dia ialah pincang hadapan. Okey. 5.2 tidak menyala, bermaksud sambungan dia ialah pincang songsang. Bukan pincang belakang pincang hadapan ingat belakang, songsang. Pincang songsang. Okey, kita bandingkan. Kita tulis balik sambungan sel kering kepada diod dalam rajah 5.1 adalah pincang hadapan, manakala dalam rajah 5.2 adalah pincang songsang. Okey, murid kena bandingkan secara penuh. Okey, seterusnya soalan perbandingan. Okey, bandingkan lapisan susutan diod. Ini murid cikgu kita imbas sikit apakah maksud lapisan susutan. Okey, kalau kita tengok ini ialah diod jenis N-type, inilah diod jenis P-type semiconductor N-type, semiconductor P-type. Okey, bila kita gabungkan mereka, okey, dekat di dalam diod N-type ada banyak charge-charge negatif dan dia akan drifted dan bergerak ke N-type dan membentuk satu sempang. Okey, kita namakan sebagai sempang PN. Alright, dan dia akan membentuk satu voltan simpang antara dua konduktor itu, dua semikonduktor. Okey, so apabila kita sambungkan diod ini secara pincang hadapan. Pincang hadapan bermaksud N-type disambungkan ke negatif sel kering. Okey, ke negatif sel kering. So negatif-negatif dia menolak. Betul? Okey, bermaksud semua charge elektron ataupun negatif charge dalam N-type ini akan bergerak ke arah P-type dan menyebabkan lapisan susutan menipis. Okey. Untuk pincang songsang, okey, N-type kita sambungkan kepada positif sel kering. Okey, bila kita nampak sini pergerakan dia, okey, negatif ni akan bergerak ke arah sel kering menyebabkan lapisan susutan menebal. Okey, so kita boleh buat pembandingan dekat sini. Lapisan susutan dalam rajah diod 5.1 lebih nipis daripada rajah 5.2. Okey, itulah soalan perbandingan. Okey, so bila kita dah bandingkan, soalan akan tanya tentang hubungan mereka pula. Okey, hubung kaitkan sambungan sel kering kepada diod dalam kedua-dua lita dengan yang pertama keadaan mentol, yang kedua lapisan susutan. Okey, so yang pertama keadaan mentol. Okey, sambungan sel kering kita tahu tadi ada pincang hadapan, ada pincang songsang. So kalau pincang hadapan mentol akan menyala, manakala pincang songsang mentol tidak menyala. So bila buat hubung kait, kita gabungkan, kita kaitkan kedua nilai kuantiti fizik ini. Okey, so jawapan akan jadi apabila sambungan sel kering
kepada diod pincang hadapan, mentol akan menyala. Okey. Dan apabila sambungan sel kering kepada diod pincang songsang, mentol tidak menyala. Yang kedua, bandingkan sambungan dengan lapisan susutan. Okey, ni cikgu nak cakap kamu kena ingat, kita kena bandingkan ni sambungan dengan lapisan susutan pula. Tadi sambungan dengan mentol. Okey. Okey, sambungan dengan lapisan susutan, kalau dia sambungan ialah pincang hadapan, lapisan susutan nipis. Kita dapat perbandingan tadi kan? Okey. Dan apabila sambungan sel kering kepada diod pincang songsang, lapisan susutan lebar atau tebal. Okey, itulah soalan hubung kait. Okey. So jadi untuk cikgu, kalau untuk kertas 2 ni cikgu, mungkin cikgu boleh bagi tips sikit. Apa di antara perkara yang murid-murid jangan buat silap dalam soalan ni cikgu. Okey. Okey, so untuk kertas 2 ini sekali lagi cikgu nak tekankan murid-murid sekalian, okey, garis maklumat atau tips penting yang ada dalam soalan. Okey, dan jawapan murid-murid hendaklah mengikut kehendak soalan. Okey, contohnya tadi ni dia nak suruh kaitkan sambungan dengan mentol. So ikut kehendak soalan. Okey, jangan kaitkan pula rajah ke dengan keadaan mentol. Okey, kita kena ikut kehendak soalan. Okey, dan yang kedua, murid-murid kena bagi jawapan yang ringkas dan padat sahaja. Okey, tak payah bagi jawapan yang panjang dan sebab nanti kemungkinan akan lagi banyak lagi kesalahan. Okey, baik cikgu. Kita nak tengok lagi soalan berikutnya, tapi kita nak berehat seketika cikgu. Baik para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Baiklah, jadi kita nak teruskan lagi soalan-soalan contoh. Bak kata cikgu tadi, kalau kita terus buat latihan, kita akan mudah untuk jawab soalan nanti. Baik cikgu, untuk seterusnya, apakah soalan yang akan cikgu kongsikan? Okey Aiman, kita teruskan dengan soalan contoh nombor 7 bagi kertas 2 bahagian A. Okey, kita tengok soalan. Rajah 7.3 menunjukkan satu set peralatan permainan yang hendak diletakkan pada taman permainan kanak-kanak. Jadual 1 menunjukkan 3 jenis tapak dan ketinggian gelongso yang digunakan untuk taman permainan tersebut. Okey, untuk soalan 7 ni, cikgu tak ambil semua soalan, cikgu ambil separuh saja. Kita mulakan dengan soalan C, sebab soalan A dengan B ni lebih kurang soalan 1 hingga 4. Okey, ada yang ada pengetahuan, ada yang kira-kira. Okey, cikgu fokus untuk soalan C di mana murid perlu membuat pilihan yang sesuai berdasarkan jadual yang diberikan. Okey, soalannya ialah berdasarkan spesifikasi dalam jadual 1, nyatakan ciri-ciri yang sesuai untuk keselamatan kanak-kanak bermain di taman permainan itu. Okey, so murid boleh gariskan ciri-ciri yang sesuai untuk keselamatan. Okey, kenapa kena gariskan? Sebab untuk jawapan sebab, murid tak boleh ulang balik. Tak boleh ulang balik apa yang dah dinyatakan dalam soalan. Tak boleh cakap untuk lebih selamat. Sebab dah ada di dalam soalan. Kita kena pilih sebab yang lain berdasarkan konsep fizik yang murid dah belajar. Okey, contoh yang pertama kita pilih bahan untuk tapak. So dalam jadual kita nampak ada getah, ada kayu, ada plastik. So murid kena pilihlah mana bahan yang sesuai untuk membuat tapak taman permainan. Selalunya Aiman, tapak dia guna apa? Ada guna getah cikgu. Getah, betul kan? Alright, so kita tulislah getah. Okey, sebab dia. Okay, ingat cikgu cakap, sebab jangan cakap selamat. Sebab selamat dah diterangkan, dah disebut dalam soalan. Kita kena gunakan konsep fizik. Bila getah, apa yang kita tahu, dia akan mengurangkan daya impuls. Okey, ataupun murid boleh jawab meningkatkan masa hentaman pun diterima juga. Okey, yang kedua, ketinggian gelongso. Kita tengok ketinggian gelongso ada 1 meter, 2 meter, 3 meter. Okey, untuk soalan ni, murid-murid jangan letak dia punya nilai 1 meter. Walaupun kita tahu gelongso untuk kanak-kanak tinggi ke rendah selalunya? Biasanya tak tinggi cikgu. Tak tinggi, betul kan? Rendah-rendah aja, betul? Okey, kita tahu 1 meter paling rendah. Tapi murid jangan letak nilai sebab jadual tu hanyalah sebagai panduan kita untuk menjawab soalan seterusnya. Okey, so kita yang gelongso kita tuliskan rendah. Okey, sebabnya mengurangkan halaju. Okey, itulah cikgu cakap, sebab mesti jangan menggunakan sebab yang telah dinyatakan dalam soalan. Okey, soalan seterusnya. Berdasarkan jawapan dalam 7C,
pilih jenis yang paling sesuai digunakan untuk taman. Okey, tanya Aiman lah. Mana yang paling sesuai ni? Saya pilih P, cikgu. Ya, betul. Sebab? Sebab getah. Ya, sebab P ialah getah dan P ketinggian dia makin paling sedikit. So, jawapan dia ringkas dan padat. Jenis P. Okay, ini soalan contoh nombor 7. Okey, bila murid membuat pilihan berdasarkan jadual yang diberikan. Okey, kita tengok soalan contoh nombor 8. Okey, rajah 8.1 menunjukkan imej bagi satu cermin Y yang diletakkan di suatu sudut bahagian atas sebuah kedai untuk membantu peniaga untuk memantau keselamatan di dalam kedai. Okey, sekali lagi cikgu ambil separuh sahaja daripada soalan 8 sebab soalan A dengan B lebih kurang soalan 1 dan 4. Ada kira-kira, ada definisi. Okey, ini cikgu fokus kepada soalan modifikasi. Okay, kita kena design ataupun reka cipta. Peniaga mendapati, kita teruskan okay, peniaga mendapati sukar untuk memantau aktiviti di kedainya. Cadangkan pengubahsuaian kepada cermin berdasarkan aspek-aspek berikut. Okay, so jenis cermin dalam kedai. Cermin ada 3, ada cermin cekung, cembung ataupun cermin satah. So jenis cermin kita gunakan cermin cembung. Betul? Okay, sebab sekali lagi jangan ulang balik apa yang dah diberikan dalam soalan. Soalan kata sukar untuk memantau. Okay, murid-murid jangan jawab lebih senang dia nak memantau. Tak diterima. Kita kena kaitkan dengan konsep fizik. Kenapa kita pilih cermin cembung bukan cermin cekung? Kerana cermin cembung menghasilkan imej yang tegak. Okay. Yang kedua, jari kelengkungan. Sekali lagi, jangan nyatakan nilai. Nyatakan sama ada besar atau kecil. Okay. Jari kelengkungan kita pilih besar. Right? Sebabnya untuk menghasilkan imej yang lebih besar. Okay, dan terakhir sekali, diameter. Diameter maksudnya besar ke kecil cermin tu? Besar, cikgu. Betul. Kenapa nak cermin tu besar? Supaya dapat penglihatan dengan lebih luas. Betul tu. Supaya medan penglihatan lebih luas. Okay, kita menjawab soalan tadi. Dia suka untuk memantau. So, bila besar, penglihatan lebih luas. Okay, itulah contoh jawapan untuk soalan nombor 8. Iaitu soalan terakhir untuk kertas 2 bahagian A. Okey, cikgu. Jadi kita nak dengar juga ada tak tips-tips tambahan ke ataupun nasihat kesimpulan untuk kertas 2 ni, cikgu? Okey, so untuk kertas 2 bahagian A, yang pertama sekali kita boleh gunakan formula yang diberikan. Sama macam kertas 1, formula tu kita boleh gunakan untuk soalan definisi, soalan hubung kait dan soalan pengiraan. Okey, dan yang penting cikgu cakap tadi, murid kena faham formula yang diberikan. Okay, yang kedua, untuk semua kertas SPM pun kita kena gariskan dan highlight kata kunci soalan. Murid jangan risau nak guna highlighter untuk highlightkan soalan. Okey. Yang ketiga, berikan jawapan yang ringkas dan padat. Okey. Yang keempat, jawab mengikut markah yang diperuntukkan. Kalau 1 markah mungkin sikit, kalau 2 markah mungkin lebih panjang. Okey. Yang kelima, jawab soalan yang mudah diikuti dengan soalan yang sukar. Bermaksud soalan sukar tinggalkan dahulu. Murid jangan risau, otak kita bila kita dah baca, dia masih memproses dekat belakang. Dia masih proses tu walaupun kita dah tinggalkan. Okay, mana tahu bila dah habis, bila datang balik mungkin dah ada idea. Okay, jangan buang masa untuk soalan yang sukar. Dan yang terakhir sekali, paling penting dalam kertas fizik kertas 2, sertakan unit bagi soalan pengiraan. Jawapan akhir kamu sertakan unit dia sekali. Okay, jangan lupa unit. Okay, cikgu. Okay, ada kata-kata akhir daripada cikgu untuk murid-murid kita di rumah? Okey, kata-kata akhir cikgu. Cikgu suka guna kursi goyang ni. Cikgu kata kursi goyang, tahu kursi goyang? Kita duduk dia bergoyang-goyang, betul? So risau ni umpama duduk di kursi goyang, ia memberi anda sesuatu untuk dilakukan. Okey, orang risau ni dia risau tapi dia tak buat apa-apa. Okey, macam kursi goyang, dia bergoyang tapi dia tak bergerak ke mana-mana. Jadi murid-murid kamu kena bertindak, buat latihan, buat soalan untuk kertas fizik ini dan jadikan hari ini lebih baik daripada semalam. Itu dia satu perumpamaan yang cukup berkesan untuk kita. Itu dia, cikgu. Okay, sekian sahaja daripada cikgu. Okay, pesanan untuk calon-calon SPM 2022, kamu masih ada masa. Teruskan perjuangan selagi bernyawa. Familiar selagi bernyawa. Okay. Teruskan. Kita masih ada masa lagi. Belum sampai lagi 1 hari bulan 3. 1 Mac tu kita nak berperang. So, kita ada masa lagi. Teruskan. Buat soalan. Tanya guru-guru yang apa yang tidak faham. Okay, dan teruskan berjuang. Itu dia. Baik, terima kasih kepada Cikgu Nur Syafiqah dan juga Cikgu Kulina, jurubahasa isyarat kita. Dan kepada murid-murid sekalian, ingat pesan cikgu tadi, banyakkan buat latihan dan pastinya anda mudah untuk menjawab soalan fizik nanti. Pada berapa bulan cikgu tadi? 1 Mac. 1 Mac hari Rabu. Hari Rabu. Okey, terima kasih murid-murid sekalian. Selamat menjawab soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.